Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Semasa 3 bersama saya Fahazim. Keputusan kes remaja lelaki yang didakwa membunuh 23 individu dalam kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah hampir 3 tahun lalu diputuskan hari ini. Ketetapan diputuskan Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azman Abdullah. Wartawan Muhammad Ishraf Ishak yang berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ada butirannya. Silakan Ashraf. Baik Eva, ketika ini saya berada di hadapan Mahkamah 32 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini, di mana prosiding bagi mengetahui keputusan kes seorang remaja lelaki yang didakwa membunuh 23 individu dalam kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah kira-kira 3 tahun lalu baru saja dijangka bermula sedikit masa lagi, dan di mana keputusan tersebut akan diumumkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Dato' Azman Abdullah, dan hanya pengamal media yang terpilih saja dibenarkan masuk ke dalam mahkamah kerana pihak mahkamah memberi peluang kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat untuk mendengar keputusan kes ini. Walau bagaimanapun pihak mahkamah juga turut menyediakan satu bilik khas kepada kami pengamal media yang lain yang tidak dapat masuk ke mahkamah untuk mendengar di satu bilik khas untuk mendengar keputusan tersebut melalui paparan rakaman CCTV di bilik tersebut. Dan untuk maklumat anda, tertuduh didakwa dengan 23 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 34 kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun Seksyen 97 Kurungan 1 Akta Kanak-kanak 2001 memperuntukkan pesalah di bawah umur 18 tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati dan boleh digantikan dengan hukuman penjara selama yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan Seksyen 94 atau sama turut memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan ibu bapa atau penjaga untuk dikenakan denda dan pampasan. Dan ketika ini kami masih lagi menantikan keputusan yang akan diumumkan. Saya kira sedikit masa lagi, dan teruskan bersama kami di Berita RTM bagi mengikuti perkembangan terkini mengenai kes ini dalam semasa 4 nanti. Saya kira setakat itu saja. Kembali semula bersama rakan tugas Ifah di studio. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Ashraf. Dugaan yang melanda negara terutama pandemik COVID-19 dapat dihadapi menerusi pembentukan hubungan erat antara kerajaan dengan rakyat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah semua pihak perlu bersolidariti bagi mencapai kepentingan bersama. Baginda turut menyeru rakyat untuk terus kekal bersatu dan bermuafakat dengan semangat patriotisme agar negara terus stabil dalam semua lapangan. Baginda juga mahu rakyat meningkatkan penggunaan teknologi dan merancangkan ekonomi digital sesuai dengan kebiasaan baru. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena Hari Keputeraan Rasmi Baginda di Istana Melawati di Putrajaya. Turut berangkat Raja Bermaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Kerajaan Johor meminta Perbadanan Pengangkutan Awam Negeri menyediakan bas buat pejalan kaki yang berentas sempadan negeri itu dengan Singapura. Sekiranya cadangan itu diluluskan, ia boleh mula beroperasi esok. Cadangan itu diusul berikutan terdapat ramai individu yang berjalan kaki menuju ke Singapura pada hari pertama pembukaan sempadan negara hari ini. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Solihin Badri berkata, kerajaan negeri bercadang menggunakan bas kecil kerana ia lebih praktikal. Tinjauan di bangunan Sultan Iskandar sejak 7 pagi tadi mendapati pergerakan rentas sempadan itu berjalan lancar. Program klasik antarabangsa terbitan radio klasik yang bersiaran sejak 2007 dalam ritma klasik dijenamakan semula sebagai Melodi Antarabangsa. Pengarah bahagian program radio RTM Mali Naziah Datu Muhammad Julaspi berkata, penjenamaan dibuat ekoran permintaan tinggi daripada pendengar terutama dari luar negara. Antara permintaan diterima ialah dari pendengar di Australia, New Zealand dan Afrika Selatan. Menerusi permintaan itu, kandungan program ditambah baik dan jadual siaran ditambah menjadi 2 kali seminggu iaitu pada hujung minggu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita Semasa 3 bersama saya Fahazim. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.